Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Sadaqallahul azim. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Tiadalah al-masih ibnu Maryam itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Wa ummuhu siddiqatun, dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Kana ya'kulani at-ta'am, mereka berdua adalah memakan seperti kamu juga. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka, yakni ahli kitab itu, keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Summa unzur anna yufakun, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Ayat masih lagi dalam siri mematahkan hujah pengikut-pengikut Isa yang mendakwa Isa Tuhan. Tuhan. Al-Quran kata tidak. Tidak. Dua alasan diberi. Pertama sekali, oleh kerana Isa yang kamu anggap itu Tuhan, dan Isa boleh menanggung dosa kamu, padahal Isa bukan Tuhan. Isa kamu mengharapkan daripadanya jika nanti akan menimpa kamu azab daripada Tuhan Bapa, kamu akan berlindung daripada Tuhan Anak, berlindung daripada azab Allah dengan Tuhan Anak, yakni Isa. Jalan ini jauh. Jalan yang paling dekat sekali ada. Jalan yang paling dekatnya kamu bertaubat kepada Allah, tak payah mengesahkan Allah dan bertaubat pada kesalahan kamu, kamu terlindung daripada azab Allah. Tak ada lagi. Mengapa kamu pilih jalan jauh? Kamu bersalah dan kamu menganggap kesalahan kamu ini ada pihak yang kamu boleh berlindung dengannya, iaitulah Tuhan yang kedua, Isa. Jalan ini sulit. Satu, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, kamu bertaubat, kamu beristighfar, masalahnya selesai. Yang kedua, dakwaan kamu bahawa Isa itu Tuhan ataupun anak Tuhan bersama Ruhul Quds, ini tidak betul, kerana Isa lemah. Dalil kelemahan Isa ini jelas sekali. Dia dan emaknya selalu makan. Mudah saja, dia selalu makan. Orang makan ni lemah, makan banyak makin lemah, suka makan lemah. Orang yang kuat, orang tak makan. Isa makan, emaknya makan. Ini dia. Ini pun perlu diberi lebih jauh lagi ni. Tengok selalu duduk makan. Inilah manusia lemah ni. Pagi-pagi kena roti canai dulu. Lemah. Pagi-pagi kalau tak kena barang hak dia mahu tu, dia tak betul cakapnya. Lemah. Yang kuat ialah yang tak makan dan tak minum. Isa makan dan minum. Selesai. Mungkin mereka membuat lagi alasannya, Isa walaupun makan minum tapi mukjizat banyak. Mukjizat dia tak ada bapa, dilahirkan dia tanpa bapa, ibu saja. Jadi kalau begitu, ini satu mukjizat yang paling besar. Quran menyatakan dalam ayat ini, itu tidak boleh jadi alasan. Mukjizat banyak, sudah ramai rasul-rasul yang diutus sebelum Isa, mereka bawa mukjizat masing-masing. Tak ada satu pun yang jadi Tuhan dengan sebab mukjizat itu. Tak ada satu pun. Mengapa? Kerana Isa ada mukjizat, maka dia naik jadi Tuhan. Mengapa orang lain tidak pernah pun dilantik jadi Tuhan sejak daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyas lagi. Banyak ramai Nabi,
qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Wa ummuhu, memang benar, wa ummuhu siddiqatun, memang benar, ibunya benar dengan Allah. Dia beribadat, dia buat ibadat di dalam mihrab, beribadat dan keberkatan keramat memang pun ada pada ibunya Maryam. Tetapi itu tidak jadi alasan untuk dilantik anaknya menjadi Tuhan bersama dengan Allah. Tak boleh. Ini tidak dibicarakan dalam ayat ini. Katanya mal masih ibnu Maryam illa rasul. Tiadalah al-Masih ibnu Maryam itu melainkan seorang rasul. Al-Masih ini, Al-Masih yang Isa, itu maknanya Al-Masih. Tapi Masih ini gelaran dia. Kita sebut tahun Masihi merujuk kepada Al-Masih. Inilah ni. Masih ni maknanya gelaran dia kerana kedatangan dia boleh menyapukan dosa. Masaha maknanya sapu. Orang pengikut dia menganggap Nabi Musa, Nabi Isa membersihkan dosa. Dia sapu dosa. Al-Masih ibni Maryam itu tak lain melainkan hanya seorang rasul saja. Rasul saja itu untuk diangkat lebih tinggi daripadanya dia tidak layak. Tidak layak. Mengapa tidak layak? Banyak lagi perkara yang dia tidak layak. Dia tidak layak atas nama dia, atas sifat dia sebagai makhluk. Dia bukan khalik, dia bukan mencipta, tapi dia dicipta banyak. Tapi Quran dia ambil satu dua saja. Qad khalat min qablihi rusul, telah terdahulu daripadanya para rasul. Jadi janganlah sekali-kali didewakan Isa dengan sebab Isa tanpa bapa, orang lain pun sudah ramai rasul-rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah terdahulu daripadanya segala rasul. Jadi bila pengalaman manusia mempunyai rasul ini tidak bermula dengan Isa, dia bermula dengan Nabi Adam dan lain-lain lagi. Kalau begitunya, wa ummuhu siddiqah, memang ibunya seorang yang benar. Benar artinya dia memangnya ibunya seorang yang baik dengan Allah, benar dalam ibadatnya. Dan ibunya ini memang benar. Tidak benar orang Yahudi mendakwa bahawa ibunya telah melakukan hubungan sulit dengan seorang yang diberi nama Yusuf An-Najjar. Salah, itu tidak benar, bohong, dusta orang Yahudi. Dan ini diakui oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tidak ingin berkrisis dengan mana-mana kebenaran. Jadi kalau nak kiranya oleh kerana pengikut-pengikut agama Nasara ini memusuhi Islam akan menggunakan Yahudi sebagai lawan untuk melawan Nasara. Tapi itu bukan cara dalam Islam. Islam bersama dengan kebenaran di mana-mana pun. Maryam yang benar itu tetap benar, sekalipun kebenaran Maryam ini lebih tinggi daripada kebenaran yang dinyatakan oleh Injil sendiri. Injil tidak pernah menyatakan Nabi Isa bercakap dalam buai, tapi Al-Quran, Islam bercakap, Islam menyatakan wa yukallimun nas fil mahdi. Dia bercakap dalam buai. Dalam Injil tidak ada. Artinya keterangan Al-Quran tentang Nabi Isa lebih tinggi daripada keterangan pengikut Isa sendiri. Pemegang kitab Injil sendiri lebih tinggi. Artinya Islam sesama agama langit mempunyai keserasian yang cukup rapi. Wa ummu kana yakulani ta'an, mereka berdua, ibu Isa dan Maryam, ibu Isa dan Isa sendiri, kedua-duanya itu makan makanan. Jadi bila makan makanan tak layak jadi Tuhan. Pasal apa? Pasal makanan itu dia tidak cipta sendiri, dia pengguna saja, dia cuma makan saja. Bila dia cuma makan, siapa yang menciptakan makanan? Yang menciptakan makanan itu, kalau Tuhan tu Isa, kalau Isa itu Tuhan, kalau Tuhan itu Isa buat sendiri makanan, Isa makan, Isa segala-galanya padanya. Ini tidak, dia tukar makan je. Kalau dia tukar makan saja, Tuhan apa? Cari yang menciptakan makanan itu, dia sebenarnya Tuhan. Siapa yang menciptakan makanan, itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Quran mudah saja dalam debatnya ini untuk sampai kepada matlamat. Mudah saja. Siapa yang mencipta? Jawab dulu dekat situ. Yang menciptanya Isa tukar masak aja. Tukar masak saja, dia tukar masak, tukar makan saja. Oleh kerana itu dia lemah. Kana yakulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Hai Muhammad, lihatlah
Lihatlah bagaimana kami terangkan keterangan-keterangan kepada mereka. Mudah saja kami beri keterangan bahawa Isa bukan Tuhan. Bukan Tuhan, kami katakan siapa yang menciptakan makanan itu? Isa. Tidak, Isa makan. Dia tidak mencipta. Cukup untuk menyatakan Isa bukan Tuhan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Kemudian lihat pula betapa jauhnya yufakun, mereka rekakan alasan-alasan. Mereka rekakan alasan bahawa Isa itu Tuhan begitu jauh sekali. Perhatikanlah orang yang sesat ni, mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka. Mereka tidak bertemu hujah untuk menyatakan kebenaran yang mereka pertahankan itu. Mereka tidak punya hujah. Jadi oleh kerana itu, keterangan Al-Quran adalah suatu keterangan yang benar, keterangan yang berpijak kepada akal dan kepada keterangan-keterangan kitab suci, sama ada Taurat, Injilnya dan Al-Qurannya. Begitulah ayat 75 menolak dakwaan Isa sebagai Tuhan menerusi dalil akli, rasional, mantiki. Dalil yang sebelum ini dalil kitab, dalil wahyu. Dalil yang kedua ini wahyu juga tapi lebih bersifat akal. Seterusnya qul ata'buduna min dunillah.